Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-66, 67, dan jika ada kesempatan kita akan terus kepada ayat yang ke-68. Ayat 66, nota bercetak muka surat nombor 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Nabi Allah Yaqub, kalau kita baca terjemahan ayat ini, berkata, kenapa Nabi Allah Yaqub berkata? Ini adalah reaksi jawapan setelah permintaan anak-anak beliau untuk membawa bersama mereka kali kedua ke bumi Mesir. Bersama dengan mereka adalah Bunyamin. Maka bapa mereka berkata, aku tidak sekali-kali akan melepaskannya pergi bersama-sama dengan kamu. Nabi Allah Yaqub kata, kalau kita baca ayat ni jelas kita faham, Nabi Allah Yaqub mengatakan dia takkan membenarkan mereka membawa Bunyamin untuk pergi ke Mesir buat kali yang kedua, hatta sehinggalah kamu memberi kepadaku mawthiqam minallah, satu perakuan janji. Perakuan janji itu mesti disebut dengan nama Allah. Dengan nama Allah ni maksudnya Nabi Allah Yaqub kata, kalau kamu buat satu akur janji, kamu bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat. Maknanya Nabi Allah Yaqub kata, kamu semua boleh bawa Bunyamin ini bersama dengan kamu dengan syarat, kamu mesti membuat satu aku janji, kamu sumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan kembali membawa Bunyamin selamat pulang ke Palestin. Ni dia macam Nabi Allah Yaqub minta satu jaminan bahawa mereka akan jaga Bunyamin dan pastikan dia selamat untuk kembali. Kemudian beliau mengatakan, illa, kecuali. Nabi Allah Yaqub ni bukanlah dia seorang yang tidak memahami tentang takdir, tentang kelemahan manusia. Nabi Allah Yaqub kata, kecuali ayyuhata bikum, jika kamu semua dikepung dan dikalahkan oleh musuh.
Maksudnya Nabi Yaqub kata, kalau kamu tak boleh jamin boleh bawa Bunyamin selamat semula, setelah kamu buat aku janji, aku tak akan beri. Tapi kalau kamu dah buat jaminan, bersumpah dengan nama Allah, kalau kita baca pada ayat ni membawa maksud, mereka boleh bawa. Okey, kecuali kalau kamu jadi apa-apa di sana, seperti kamu ditawan ke, maka kamu terkeluarlah daripada jaminan tersebut. Maka ketika mana mereka memberikan perakuan janji kepada Nabi Yaqub, okey, setelah Nabi Allah Yaqub memberikan syarat, membuat aku janji, mereka pun cepat-cepat mereka membuat perakuan janji. Adakah mereka buat akuan bersumpah? Perlu ada Pusuruhjaya sumpah? Wallahu alam. Tapi dulu lagi sudah ada, kita panggil apa? Perakuan janji. Siapa saksi dalam janji ini? Maka Nabi Yaqub dia berkata, qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Yaqub kata, Allah jualah yang menjadi saksi terhadap apa yang kita semua ucapkan itu. Maknanya Nabi Yaqub dia ambil siapa jadi saksi? Dia mengambil saksi itu adalah Allah. Nabi Yaqub ingatkan anaknya, aku janji yang kamu dah buat ini antara aku dengan kamu, kamu dengan aku, kata Nabi Yaqub. Allah menjadi saksi. Saksi apa? Kamu berjanji kamu akan bawa Bunyamin itu pergi dengan selamat, dan kamu bawa dia kembali dengan selamat. Tapi kalau berlaku yang tanpa diduga, itu keluar daripada perjanjian. Okey, pengajaran daripada ayat ini, apa kita dapat belajar? Yang pertama, kata para ulama tafsir, okey, apabila ada pihak yang kita ragu dia, kan, seperti mana anak Nabi Yaqub, sebab peristiwa lalu, kisah Nabi Yusuf yang mereka kata benar-benar nak jaga dia dan sebagainya, mereka telah mukir janji. Maka kali kedua, apabila ada keraguan, maka kita perlu meminta pihak yang tidak dipercayai bersumpah atas nama Allah untuk memenuhi janji. Dia bukan sekadar buat akuan sumpah, tetapi dia perlu bersumpah dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab sudah ada kes sebelum ni, janji, tapi mukri janji. Okey, kemudian yang kedua, apabila kita tidak dapat melakukan apa-apa yang telah kita janji. Contohnya kita janji, macam anak Yaqub kena janji, dia akan pastikan Bunyamin boleh selamat kembali ke pangkuan Yaqub. Itu janji yang perlu mereka tunaikan. Tetapi kalau mereka dah usaha untuk selamatkan, apabila tak dapat, maksudnya dalam perjanjian itu tak dapat dipenuhi, maka ia tidaklah dipersalahkan apa-apa. Sebab Nabi Yaqub kata apa? Nabi Yaqub kata illa, melainkan. Maknanya Nabi Yaqub dia telah letak satu klausa bahawasanya jika dah tak boleh nak buat apa-apa, tak apalah. So dia bagi satu exclusion dekat situ. Pelajaran nombor 3 yang kita dapat belajar juga dalam kisah ini, menyebut secara terus terang mengenai tawakalnya kepada Allah setelah membuat pengukuhan perjanjian-perjanjian adalah termasuk sesuatu yang akan menambahkan berkat dan kebaikan daripada perjanjian tersebut. Maksudnya, setelah kedua pihak, satu pihak berjanji, satu pihak lagi berjanji. Dia tahu tak? Janji ni macam kita punya ikhtiar lah. Tapi janji itu kalau nak dapat lebih berkat, untuk pastikan janji itu dapat dipenuhi oleh kedua-dua pihak, maka perlulah kita menyatakan, walaupun kita dah buat surat aku janji, kita dah buat surat akuan bersumpah, maka kita serahkanlah perjanjian ini kepada Allah untuk menjadi saksi. Kenapa nak diiringi dengan nama Allah? Kenapa perlu kita sebut Allah menjadi saksi?
kerana untuk menambahkan lagi keberkatan pada perjanjian-perjanjian yang telah dimeterai antara kedua pihak. Maknanya daripada kisah ni kita dapat belajar, dari dulu lagi sudah ada satu proses, dia panggil apa? Membuat akuan sumpah, membuat perakuan janji. Baik, ayat 67. Apa pesanan terakhir Nabi Allah Yaqub sebelum mereka bertolak, mereka bergerak masuk ke Mesir buat kali yang kedua? Okey, ini menunjukkan Nabi Yaqub telah setuju permintaan anak-anaknya, kerana kita tahu Nabi Yaqub dia tak ada pilihan dah. Sebab apa? Sebab kalau tak dibawa Bunyamin, nanti akan kekurangan bekalan makanan. Okey, kita baca ayatnya, ayat yang ke-67. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Okey, Nabi Allah Yaqub dia berpesan kepada 11 anaknya. Sebab kali kedua nak masuk Mesir ni, bawa Bunyamin sekali. Nabi Yaqub pesan juga kepada 11 anaknya. Dan dia berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari sebuah pintu sahaja. Nabi Allah Yaqub pesan, kalau masuk di bumi Mesir tu, jangan masuk kamu 11 orang, kesemua 11 masuk daripada pintu yang sama. Okey. Dalam kisah surah Yusuf ini, Allah tak menyebutkan Mesir ni ada berapa pintu masuk dia. Wallahu a'lam. Adakah ada pintu masuk sepadan dia sebelah timur ke barat ke? Wallahu a'lam. Al-Quran tidak menceritakan. Tetapi yang pasti, pintu masuk ke bumi Mesir itu memang ada banyak jalan dia. Kita akan jumpa nanti pada ayat yang berikutnya. Okay. Tetapi kamu semua masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Okay. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu daripada suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi Yaqub dia menjelaskan, dia kata, walaupun aku suruh kamu semua 11 orang masuk ikut pintu yang berlainan, tetapi aku tak boleh jamin kamu, aku tak boleh selamatkan kamu kalau berlaku apa-apa yang buruk kepada kamu, walaupun kamu dah masuk ikut pintu yang berlainan, itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Kita belajar Nabi Yaqub usaha dulu, lepas tu tawakal. Macam tadi kan, usaha buat perjanjian dulu, lepas tu tawakal. Okey. Kemudian Nabi Allah Yaqub menerangkan lagi kenapa dia tak boleh selamatkan anak-anaknya daripada perkara buruk yang Allah takdirkan. Nabi Allah Yaqub menegaskan,
keputusan untuk menetapkan sesuatu, terjadinya sesuatu, berlakunya sesuatu, kata Nabi Yaqub, itu hanyalah milik Allah. Okay. Oleh kerana itu, kepada Allah itulah kita kena bertawakal, dan kepadanya sahajalah orang yang bertawakal itu dia akan berserah diri kepada Allah. Okay. Maka ayat ni kita dapati Nabi Allah Yaqub menekankan apa? Usaha dulu, lepas tu tawakal kepada Allah. Okey. Apa sebab Nabi Allah Yaqub meminta anak-anaknya masuk daripada pintu yang berlainan? Ada banyak perbahasan di kalangan para ulama tafsir. Cuma pendapat-pendapat itu tak dapat disokong dengan dalil yang jelaslah. Ada ulama tafsir kata, kenapa dia tak bagi bawa masuk pintu yang sama? Antara sebabnya, anak-anak Nabi Yaqub ni sebenarnya semua anaknya adalah orang yang tampan sebenarnya, bukan Nabi Yusuf saja. Anak-anak jenis yang ganteng-ganteng semuanya. Sebenarnya dia takut anaknya kena penyakit ain. Faham tak penyakit ain? Ini pentafsiran oleh para ulama tafsir. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab Al-Quran tak cerita pun 11 anak Nabi Yaqub yang lain ini mempunyai kelebihan pada rupa paras. Kita tahu hanya pada Yusuf. Wallahu ta'ala a'lam. Itu pendapat para ulama tafsir. Baik, apa yang kita dapat belajar daripada ayat ini? Pelajaran nombor 1, Nabi Allah Yaqub sebenarnya dalam masa yang sama, dia tak bagi anaknya masuk serentak sebelah-sebelah daripada pintu yang sama, kerana kata para ulama, yang pertama adalah untuk pastikan tidak ada orang yang curiga tentang mereka ni. Sebab ramai-ramai datang, dahlah orang luar, datang pula 11 orang. Jadi siapa mereka ni? Jadi daripada pelajaran ini kita dapat belajar seorang Muslim hendaklah menghilangkan curiga orang lain terhadap dirinya. Takut juga kan, dahlah kita bukan penduduk asal Mesir, masuk pula serentak macam tu melalui pintu yang sama, mungkin nanti akan ada orang curiga. Maka usaha untuk hilangkan kecurigaan itu. Apa sebab? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita baca pengajaran ni seolah-olah macam untuk pastikan orang tidak curiga lah. Okey, pelajaran nombor 2, tawakal kepada Allah Ta'ala merupakan sebab dapat menghindarkan daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan. Mesti kita kena serahkan usaha itu kepada Allah, kerana Allah je yang boleh jaga kita, yang boleh pelihara kita daripada perkara yang buruk. Macam kita pesan dekat anak kita kan, bawa kereta tu elok-elok kan, bawa motor tu pelan-pelan kan. Dah usaha pelan-pelan, dah jaga keselamatan, tapi kalau nak jatuh juga itu takdir Allah. Tapi dah usaha tu tawakallah pada Allah, minta Allah lindung. Macam itulah kaedahnya. Supaya apa? Supaya bukan sekadar kita rancang, kerana apa yang kita rancang, apa yang kita fikir, apa yang kita buat itu banyak kekurangan. Tetapi yang sebaik-baik yang boleh merancang adalah Allah. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, kenapa saya kosongkan tu, sebenarnya saya nak minta tuan-tuan tambah satu dekat dalam tu. Begini, apa yang kita dapat belajar dekat ayat ni? Cuba kita ambil pada ayat ni. Saya nak tunjukkan tuan-tuan macam mana cara faham ayat, lepas tu nak keluar pengajaran ayat tu, nak letak dia. Macam tuan-tuan baca Quran, faham dah ayat tu, okey, macam mana nak keluarkan pengajaran dia? Sebenarnya pengajaran ayat kita boleh ambil dia sama ada bentuk tersurat atau tersirat. Boleh. Okey, dalam ayat ini, kalau kita ambil ayat yang Nabi Allah Yaqub kata, innil hukmu illa lillah. Okey, terjemahan ayat dia Nabi Yaqub kata, keputusan
menetapkan sesuatu itu. Maksudnya apa yang berlaku itu, apa sahaja yang kita perlu buat, apa sahaja takdir kita, itu keputusan itu di tangan Allah. Berlaku baik ke, maksudnya kita rancang, Allah tunaikan, itu keputusan dengan Allah. Kita rancang tapi sebaliknya berlaku, itu bawah keputusan Allah. Okey, daripada ayat itu, keputusan menetapkan sesuatu hanya milik Allah, apa pelajaran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh keluarkan? Letak kat situ. Apa dia pelajaran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh keluarkan? Jawapan dia, isi dia nanti. Maksudnya kalau saya faham ayat ni, saya keluarkanlah dekat pengajaran. Oh, Allah kata segala ketetapan apa yang berlaku, takdir ke, apa saja ketetapan lah, peraturan ke, hukum ke, ia hanya pada milik Allah saja. So boleh ambil lah balik ayat tadi, boleh masuk juga ayat tadi, letak balik dekat pengajaran. Maknanya kita berpegang segala apa yang berlaku dalam hidup kita, Allah yang berikan keputusan dia. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam hidup kita, siapa yang tentukan salat, siapa yang tentukan syariat, jawapannya hanya ada pada Allah. Okey, apabila kita faham maklumat itu, maka kita kena redha dengan segala. Saya ambil pengajaran 3 ni, ini sebenarnya adalah dia panggil pengajaran yang agak tersirat sedikit, iaitu redha dengan segala ketentuan Allah, sama ada baik atau buruk. Macam mana boleh dapat pengajaran, kita kata apa pun yang berlaku, baik ke buruk hidup kita, kita kena redha. Dekat mana kita ambil pengajaran ni? Kita ambil pengajaran pada ayat tadi, iaitu inil hukmu illa lillah. Itu maksudnya. Baik, kita selesai untuk ayat yang ke-67. InsyaAllah minggu depan kita sambung ayat yang ke-68. Kita akan masuk kepada babak adegan yang terakhir pada babak yang keempat, insya-Allah. Moga-moga kita dapat banyak manfaat, semakin faham tentang ayat Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini, Allah memberikan kita panduan hidup, keberkatan dan rahmat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.